Dalam video sebelum ni kita dah register business manager, dah faham macam mana dashboard dia berfungsi. So jom kita buat preparation, kita panggil sebagai warm up account. Nak run iklan dekat Facebook ni ataupun buat pengiklanan kat Facebook ni, tak boleh terus buat conversion ataupun tarik orang masuk ke dalam website. Kita panggil sebagai conversion. Maksudnya ini adalah anak emas Facebook yang paling dia sayang, which is kita nak target kepada orang yang ada behavior membeli di website. Kalau kita terus buat iklan conversion ataupun iklan tarik orang masuk website, Facebook ni dah akan terkejut tau. Takut-takut dia block kita. Sebab itu dah macam level gear 6 lah. So kita nak buat gear 1 yang slow-slow dulu, kita nak buat light marketing. Tarik orang untuk like page kita je dulu. Itu yang kita nak warm up sekarang. So jom kita mulakan. Cara ni adalah dengan kita masuk dalam kita punya business manager. So saya ulang sekali lagi, dekat depan ni ada facebook.com, kita masukkan /ads manager, tekan enter. Lepas tu saya akan masuk ke dalam facebook.com/ads-manager. Cuma ini adalah saya punya personal account. Untuk buat iklan ke website, kita nak kena pakai business. So saya tak nak warm up yang personal ni. Saya nak warm up account business saya. Sebab account business ni account baru. So jom kita masuk ke dalam business. Caranya adalah tekan button favorite nombor 1 kita, all tools. Kemudian pergi dekat business setting. Di bawah manage business ni ada business setting. Klik pada business setting. So macam saya dah register tadi. So saya terus masuk dekat sini. Disebabkan saya ada 2 account business manager. Jadi saya kena pilihlah salah satu. Anda punya mungkin tak ada. Anda akan terus masuk. So saya pilih yang pertama ni. Kalau anda tak dapat masuk ke sini, maksudnya anda tak register lagi. Anda akan keluar screen warna biru. Dia akan tulis create account. Anda kena tengok video yang sebelum ni. Saya ada tunjuk cara nak create account. So ini adalah tempat yang dipanggil sebagai business setting. Kita nak kena setting dulu. Sebelum kita buat iklan, sebelum apa-apa, kita kena setting sikit. Antara benda yang kita nak setting adalah kita nak pergi dekat people ni. Memang by default bila masuk, memang kita akan masuk dekat people. Anda akan nampak nama ni, nama saya lah, Omar. Omar ni saya lah. Saya masuk guna account Omar. Anda mungkin akan nampak nama anda. Kita nak add admin lain. Takut lah account kita kena block ke, kena restrict ke apa ke. At least ada backup. So anda tekan add dekat sini. Saya nak anda masukkan email apa-apa account Facebook anda yang lain ataupun email wife ke, account-account yang anda percayalah. Yang pastikan account dia pun bersih. Kalau boleh tak ada isu lah. Jangan ada isu pula, nanti takut berjangkit. So saya masukkan account saya yang lain. Contohnya saya masukkan account saya yang lain. Kita masukkan account macam ni. Dia afifihasanajma.com. Kita on semua. Admin access on semua. Tekan dekat show advanced option. Kita on juga semua ni. Financial apa sebagainya ni. Nak biar kita ada full access. Kemudian tekan sahaja button next. Selepas tu kita tekan sahaja invite. Okey. Apabila dah invite ni, dia akan hantar invitation lah. Sebenarnya kalau saya buka email saya. Sekejap Kalau saya buka email saya akan dapat email yang lebih kurang macam ni. Sorry, laptop ni lagging sikit kadang-kadang. So kalau saya buka Gmail saya, anda tengok dekat atas ni, dia akan keluar invitation, dah invite. So dia akan keluar macam ni lah. Tapi anda tak perlu tekan bermula ataupun tekan start ke apa ni tak payah. Kita standby je dulu, biar je dia pending. Nanti kita boleh pakai. Takut kita add sekarang, nanti account kita yang kita baru add ni pun bermasalah, takut berjangkit juga. So kita biar je standby macam tu. So saya add lagi beberapa account lain lah. Saya buat backup at least dalam ada 2 account lain ke. So benda ni bagus buatlah. Sediakan payung sebelum hujan. Kita on lagi semua macam biasa. Lepas tu tekan next. Jangan add email sebarangan Takut email yang kita add tu dia pula hack account kita. Pastikan masuk email orang yang kita percayalah ataupun diri kita sendiri. So saya tekan saja invite. Okay, done. So saya biar je pending. Nanti anytime je saya boleh aktifkan kalau saya buka balik email tu. At least sekarang ni saya dah ada backup. Okay, seterusnya kita nak pergi dekat pages. Di bawah account ni ada pages. Klik pada pages. Facebook, dia tak silap saya. Dia ikut juga
ada setengah orang diwajibkan, ada setengah orang tak payah. Tapi Facebook sekurang-kurangnya kena ada satu page yang berada di sini. Dalam kes saya ni dah ada satu page. Katakanlah saya tak ada page, dia akan keluar macam ni. Kalau ni saya remove page saya ni. Katakanlah anda punya mungkin akan nampak macam ni. Tengok macam ni, kosong kan. Sebab Facebook ni, dia tak ada lagi apa-apa page yang kita declare di bawah business manager. So, kita kena declare at least satu page. Kita boleh remove nanti, macam saya remove tadi. So, kita tekan add sekarang. Kita jangan create new page. Kita add a page. Add a page ni maksudnya kita add page yang kita dah buat sebelum ni. So, tekan add a page. Kemudian, masukkan nama page yang kita dah jadi admin lah. Macam dalam kes saya, Jus Manja. So, bila kita type je, dia akan keluar option dekat atas sekali. Yang ni memang saya baru je create tadi. Memang saya admin lah. So, bila saya tekan dia. Dan saya tekan je add pages. Memang saya boleh add lah sebab saya admin. Kalau anda bukan admin, anda tak boleh add tau. Anda kena minta request dulu. So, masukkan page yang memang milik anda sahaja. So, saya masukkan page ni. Okay, saya tekan sahaja. Close. So, dah ada satu page di dalam Facebook saya. Business setting saya lah. So, at least dah settle lah. Nanti ni kita boleh remove nanti ya. Kemudian kita pergi pula kepada add account pun sama juga. Biasanya dia akan kosong macam ni. Jadi kita nak tekan add dulu satu account. Ini adalah account yang kita akan gunakan untuk run iklan nanti. Untuk jalankan iklan. So jom tekan add sekarang. Kalau anda tak keluar button add ni, don't worry. Maksudnya anda dah ada account. Anda pakai sahaja account anda yang sedia ada. So kita nak tekan create a new sebab kita tak ada lagi account. Kita tekan create new add account. Ini sangat penting, jangan tersalah. Account name ni kita boleh masukkan macam dalam kes saya ni Umur 1 lah. Saya namakan dia Umur 1 untuk nama saya ni. Dan time zone ni pastikan pilih Malaysia GMT +8. +8. Scroll ke bawah. Bawah sekali. Scroll bawah dia jauh jauh lagi. Baru +0, +1, 2, 3. Jauhnya. +8 Kuala Lumpur. Nak sampai. Ni, nampak? +8 Asia Kuala Lumpur. Dan tolong jangan salah. Currency ni pilih MYR Malaysia. MYR Malaysia Ringgit. Ini sangat penting Nama ni boleh tukar, tak ada masalah ni. Time zone ni tak boleh tukar Kalau tersalah edit, memang kita layan je lah time zone yang salah tu. So, pastikan Asia Kuala Lumpur dan currency Malaysia Ringgit. Tekan button next. Lepas tu dia tanya untuk kegunaan siapa ni. Saya buatlah untuk my business. Untuk saya sendirilah. Saya nak guna untuk saya sendiri. Lepas tu tekan button create. So, biasanya kat sini, tak silap saya, dia minta kita masukkan. Okay. Dia tanya siapa yang akan ada akses untuk account ni. So, kita masukkanlah diri kita yang kita nak pakai ni. Omar ni. Maksudnya, diri kita sendiri, kita kena on access. Kelakar sikit lah. Tapi memang macam tu Kita tick diri kita dan on semua. Maksudnya, kita benarkan diri kita sendiri untuk uruskan account ni. Dan kita tekan assign. Lepas tu, dia tanya untuk add payment info. So, saya nak kita add payment info. Anda boleh tekan button ni sekarang. Add payment info. 1, 2, 3. Tekan add payment info. Dan dia akan keluar pop-up macam ni. Untuk kita add payment info. Kalau katakanlah tak keluar, ini cara lain. Tapi saya nak tunjukkan kita tak payah add dekat sini lah. Kita add dekat tempat satu lagi. Jom saya tunjukkan tempat sebenar. Sebab ni shortcut. Saya takut anda confused. So sekarang ni kita tekan dulu pangkah 1, 2, 3. Tekan pangkah dulu. Okay, relax, tak nafas. Sekarang ni kita nak masukkan kad dulu. Cara macam mana nak bayar. Sebab account ni, yang saya baru je buat tadi ni, dia perlukan satu payment method lah. Macam mana kita nak bayar Facebook kalau kita dah buat iklan kan. So kita pergi dekat button favorite kita, all tools. Kemudian kita nak cari tempat yang kita akan selalu pergi selepas ni. Di bawah advertise. Nama dia ni Nama dia adalah add account setting. Anda kena ingat. Setiap kali kita nak masukkan bayaran ke apa ke, dia dekat add account setting. Klik pada add account setting. Kat sinilah tempat sebenar dia. Kalau kita masukkan dekat tempat tadi, saya takut anda confused. So, kita tekan open payment setting.
Dekat sinilah tempat segala transaksi, rekod, bukti akan berlaku. So, kita nak masukkan add payment method untuk account yang kita baru buat tadi ni. Kita add payment method, anda kena masukkan kad. Dia tak boleh buat top up. Yang top up tu untuk account personal. Ads manager boleh lah. Yang ni dia tak boleh. Memang kena masukkan kad debit ataupun kredit. So, kita masukkan lah. So, saya masukkan kad debit saya. Macam ni kita pilih lah Malaysia. Anda boleh pakai akaun bank anda, Maybank ke CIMB. Ambil nombor dekat depan tu. So Malaysia, saya pakai currency saya adalah Malaysia Ringgit. Pastikan betul GMT Kuala Lumpur. Okey, cantik. Malaysia Ringgit, GMT Kuala Lumpur time. Dan saya tekan button save. Oh, cuak ni. Okey, betul. Save. Betul lah tu. Sebab ni tak boleh nak tukar Kalau tersalah ni, habis. Alhamdulillah. So, kita tunggu kejap dia loading. Anda kena ingat account setting. Kita dekat account setting. Inilah tempat untuk kita nak setting account kita. Nak tengok transaction, nak tengok history, record payment. Dan dia ada satu sahaja option, debit or credit card. So, saya pilih je debit or credit card dan tekan next. Ini tak payah credit claim ni tak payah. Tekan sahaja button next. Kemudian dekat sini kita kena masukkan info card. Jadi saya nak masukkan info card saya sekarang. Saya akan pause dulu video ni. Jadi macam anda tengok saya dah masukkan. Saya blurkan bahagian ni sebab ni adalah confidential. Tapi point saya kat sini adalah pastikan anda masukkan nama kad anda. Nama kad anda ni nama anda sendirilah sebenarnya. Kad nombor ni boleh tengok dekat nombor depan kad kita, Maybank ke CIMB ke, boleh tengok kat depan. MM ni bulan, YY ni tahun lah, bila expired date dia bulan dan tahun. CVV ni ada dekat belakang kad. So nanti dia akan auto potong lah bila kita tekan sahaja button save ni. Biasanya Facebook akan try untuk deduct RM1 lebih kurang macam tu untuk nak check sama ada akaun kita ni sah ataupun tidak. So bismillahirrahmanirrahim, saya tekan button save. Kita doakan berjaya lah. Kadang-kadang ada limit juga kad ni dia tak boleh attach kepada akaun yang terlampau banyak. Rasanya 5 kot limit akaun. So saya tak pasti saya dah attach kad ni berapa banyak. Dan kad ni kita kena pastikan ada duit lah. Macam saya, Alhamdulillah, macam saya dah berjaya. Kad successfully save, Visa 1812. So, dia tanya SST ni, kita tekan sahaja skip. Kalau anda memang ada kod SST, anda boleh masukkan lah. Saya tak ada, saya tekan sahaja skip. Dan telah pun selesai saya masukkan satu payment method. Ini adalah part yang paling penting lah. Kita masukkan dulu payment method. Dan nanti kalau apa-apa pembayaran aktiviti, dia akan keluar kat sini. Okay. So sekarang ni saya tak ada apa-apa hutang. Facebook ni konsep dia hutang tau. Apa yang kita pakai, dia biasanya dia akan tunggu kuota tu penuh. Contohnya, kalau kita pakai cukup RM10 baru dia tolak. Kalau kat sini dah cukup RM40 baru dia tolak. Kuota hutang, saya panggil kuota hutang ni dia berbeza-beza. Kadang-kadang kalau akaun tu dah matang, kita boleh berhutang sampai RM100, sampai RM1000 pun boleh. Maksudnya Facebook tunggu kita pakai ads iklan kita berjalan dekat RM1000 baru dia potong sekaligus RM1000. Sebab Facebook pun takkan nak potong berterusan je kan. So that's why anda boleh tengok dekat sini lah current balance. Maksudnya berapa hutang anda dengan Facebook. So actually bagus lah untuk kita kan. Kita boleh pakai dulu, bayar kemudian. Tapi jangan berat nak bayar pula. Okay, seterusnya kita nak patah balik dekat business setting. Tekan button all tools. Tekan dekat business setting. Kemudian dekat sini kita nak setting benda yang terakhir lah. Add account tadi dah settle. Kalau saya klik dah settle. And then apa lagi Saya rasa dah settle lah semua. Add account dah ada. Okay, kita tengok. Kita dah ada diri kita sendirilah. Maksudnya kita boleh manage account ni. Page pun dah ada. Dah ada diri kita sendirilah. Maksudnya orang yang ada dekat sini dia boleh manage page ni. So dah ada diri saya sendiri. Lepas tu selesai lah. So jom kita pergi dekat Ads Manager. Tekan dekat All Tools. Kita scroll ke bawah. Di bahagian Advertise. Kita akan nampak Ads Manager. Kita nak warm up account kita. Klik pada Ads Manager. Untuk warm up account ni, kita akan buat iklan like marketing. Tarik orang untuk like page. Dan kita akan buat untuk warm up account kita. Jom tekan button Create sekarang. Kita tengok. Okay.
dia ada keluar account info needed. Kalau keluar macam ni, maksudnya ada lagi beberapa perkara yang masih belum settle. Kalau tak ada keluar benda ni, anda punya dah settle. Dalam kes ni, saya punya account sebab baru ada benda yang mungkin saya lupa nak setting. Kita tekan dekat go to account overview. Kita nak tengok apa benda lagi yang tak selesai. Yang ni tekan sahaja OK. Kita tengok kat sini. Kita sebenarnya dah buat benda tadi add payment method dah masukkan. Email address pun saya dah verify. Kalau anda tak verify email address, anda kena klik untuk verify. Kejap lagi saya tunjuk kat mana nak verify. Dan confirmkan Facebook page. Saya lupa nak confirmkan yang ni adalah page utama saya. So saya just klik sahaja button confirm dekat sini. Okay, bila keluar macam ni dekat overview, maksudnya dah settle. Overview tu dekat mana? Dekat sini. Account overview. Dekat bawah ni adalah ads manager. Dekat atas ni nama dia account overview. Nak tengok secara keseluruhan. Katakanlah anda ada masalah email tadi belum verify. Kita boleh pergi dekat all tools. Ini optional untuk anda yang tak verify email. Tekan dekat business setting. Kemudian scroll ke bawah sekali. Kita pergi kepada business info. Kemudian scroll di bahagian bawah sekali. Anda boleh nampak dekat sini. My info. So saya punya ni dah verify lah. Dah verify sebab tu dia dah okay macam ni. Kalau anda punya tak verify, dia akan keluar send verification tah apa benda dah kat sini. Macam tu lah So saya pun dah settle. Barulah kita boleh buat iklan live marketing untuk warm up. Tekan balik item favorite nombor 1 kita, all tools. Pergi balik dekat ads manager. Kali ni kita nak try tekan balik button create hijau tu. Tengok ada apa-apa warning ataupun notice tak dia keluarkan. Okey, barulah saya boleh buat iklan. Jadi untuk iklan warm up ni, kita nak buat sahaja engagement. Klik pada engagement. Kemudian scroll ke bawah, kita nak pilih page like. Kemudian kita tekan sahaja continue. Maksudnya kita nak buat engagement untuk tarik orang like page kita. Dan benda ni just buat syarat je sebenarnya. So nama ni kita tak payah tukar sebab kita nak buat syarat nak warm up account sahaja. Anda mungkin first time anda tak faham, tak apa, anda follow je. Nanti saya akan explain Kita nak buat video ni simple. Walaupun anda tak faham, anda follow je saya. So dekat depan ni tak perlu tukar apa-apa. Semua benda okey. Kita terus tekan sahaja next. Kita dah setting campaign. Tak apa, anda follow je walaupun anda tak faham. Sebab kita nak warm up dulu. Nanti dalam video seterusnya saya akan explain dengan lebih detail. Dekat ad set name ni kita biarkan sahaja, tak ada apa-apa yang nak ditukar. Dekat Facebook page ni, pastikan Facebook page yang betul. Dalam kes saya ni, saya ada satu je lah Facebook page. Kalau anda ada banyak Facebook page, pastikan pilih Facebook page yang betul. Kemudian kita scroll lagi dekat bawah. Okay, bajet ni kita letak RM10 sahaja sehari. Letak RM10. Dan saya nak anda buat iklan ni, maksudnya Facebook akan tolak duit kita RM10 je sehari. Kita akan buat selama 3 hari. Okay, selama 3 hari. So start date ni kita start, saya cadangkan anda start esok. Tukar dekat tarikh ni, macam tarikh saya 28 bulan 3. Saya buat iklan ni pada hari esok lah, 29. Dan saya set ni pada pukul 4 pagi. Ni saya punya personal preference lah, saya letak 4 pagi. Bila saya set 29 hari bulan 3 2022 ni, maksudnya dia akan aktif esok. Saya hari ni 28 pada pukul 4 pagi. So ngam-ngam lah malam ni mungkin dia akan review ataupun ambil masa untuk approve. Dia akan start esok. Kemudian untuk end ni pula, kita klik pada end dan saya nak kita set 3 hari, 29 macam dalam kes saya, 29 30, 31. Saya set pada 31 pada pukul berapa? Malam 23. Maksudnya 11 malam lah. Biar dia run almost 3 hari. Maksudnya dengan bajet RM10. So kita biarkan 3 hari saja nak warm up. Maksudnya kita akan belanjakan RM30 untuk bagi akaun kita ni jalan cantik. Terpaksa kita buat benda ni nak pastikan tak ada apa-apa masalah. Dan kemudian kita scroll ke bawah, pastikan betul 3 hari lebih kurang. Nak buat 4 hari pun ikutlah anda, RM10 je. Ini semua tak payah setting sebab kita memang nak langgar je dinding, tak perlu nak buat apa-apa. Connection type ni kita biarkan sahaja. Cuma yang ni kadang-kadang dia akan keluar macam-macam ni. Kita tekan pangkah kat sini. Tekan pangkah, hilangkan dia. So senang.
Kalau tidak, dia akan jadi error. Perasan tak ada warna merah error tu sebab benda ni lah, connection bagai apa semua ni, kita buang connection. Sebab page ni page baru. Mana ada orang like lagi. Okay, placement biarkan auto semua benda. Biarkan sahaja bawah ni. Maksudnya, kita tadi hanya pangkah satu benda kat sini dan kita hanya tukar tarikh je. Bajet sehari RM10, tarikh start esok pukul 4 pagi, habis 3 hari selepas tu pukul 11 malam. Kemudian kita tekan lagi button next. Okay, walaupun anda tak faham, don't worry, anda follow je saya. Nama ni biarkan, pastikan Facebook page ni betul. Kita nak warm up je dulu. Okay, gambar ni saya nak anda masukkan gambar yang okay. Dalam kes saya ni, saya punya gambar ni dia memang dah letak gambar macam ni. So, okay lah. Sebab kita nak masukkan gambar yang tak langgar polisi tau. Faham tak? Gambar yang paling selamat. Macam ni pun letak ayat yang general je macam ni. Tak perlu overclaim, jangan. Gambar pun gambar yang santai. Jangan gambar yang sampai ada isu apa semua, tak. Jangan So, saya nak warm up je dulu. So, saya rasa semua benda okey. Saya dah berpuas hati dah dengan gambar ni. Cukup lah macam ni. Sekadar nak buat syarat sahaja. Lepas tu, error. Dia ada error. Remove connection from targeting. Actually, yang ni tadi dah selesai. Kalau kata ada error ni, dia auto save benda ni auto save. Anda boleh tekan je refresh ni sekali lagi. Cuba try tekan 1 2 3, tekan refresh kat atas ni. Kita tengok. Kadang-kadang error tu berlaku sebab page kita ni tak refresh. So mudah-mudahan error tu hilang lah. Tengok error tu hilang. Sebab tadi kan kita dah pangkah something kan dekat atas ni kan. Kalau anda perasan, kita boleh patah balik dekat tempat mula-mula tu. Kita boleh patah balik dekat belakang yang atas sekali tu. Sebab bila kita tekan button next ni, dia pergi ke depan. Dan dia pergi ke depan. So, dah settle. Saya tekan sahaja publish. Ini baru simple tutorial je. Cara mudah nak publish. Kita baru warm up lah. Kita pun mungkin first time kan. Tekan sahaja publish. Dan apa yang akan berlaku, Facebook akan mula menghantar iklan kita ni untuk tarik orang like page kita ni kepada center dia untuk dia review. So, sekarang ni dah publish. Dah settle lah. Saya dah tekan publish. Saya tekan pangkah kat sini. Dan tekan sahaja pangkah close. Dia benda ni auto save. Okay, sekarang ni cuba tekan refresh sekali lagi. Banyak kali. Kadang-kadang bila kita tekan refresh ni, dia akan keluar in review. Ada setengah orang keluar no ads lah, apalah kan. No ads kadang-kadang keluar. Tekan refresh banyak kali. Dia memang, Facebook memang dia tengah submit tu, dia ambil masa sikit. So, in review ni akan ambil masa. Mungkin sejam, 2 jam ataupun kadang-kadang sampai setengah hari. 24 jam pun ada juga. In review ni dia akan submit kepada robot. Algoritma dia akan tengok langgar polisi atau tak. Kalau tak langgar, dia akan lepaskan. Dia akan keluar jadi aktif. Dan iklan ni akan aktif pukul 4 pagi. So, kita biarkan selama 4 hari untuk kita nak warm up account business manager kita yang baru saja kita daftar tadi. Jumpa dalam video seterusnya. Ciao. Dalam video ni saya nak tunjukkan cara untuk verify domain dan pasang pixel dekat website. Apa tu verify domain? Verify domain ni maksudnya adalah kita nak sahkan website yang kita dah ada sekarang ni siapa punya. Contoh macam saya ada satu website, nama dia adalah sembuhsemulajadi.com. So, saya nak kena sahkan, verifykan yang saya adalah hak milik, abang kata pemilik website ni. Barulah saya boleh buat iklan dekat website ni. Ini syarat yang Facebook tetapkan. So, jom kita verify domain kita. Caranya mudahnya, saya dekat Facebook saya sekarang, dekat akaun saya yang lain. So, kita masuk dekat facebook.com, klik 2 kali, /ads-manager. Okay, masuk. Bila kita masuk ni, kita tak nak buat dekat Ads Manager sebab mula-mula masuk ni adalah personal. Sebab depan dia tulis facebook.com/ads-manager. Saya nak pergi dekat business.facebook ataupun business manager. So, caranya pergi dekat all tools, kemudian klik pada business setting. Dan kita akan terus masuk ke dalam business manager. Dalam kes saya ada 2 akaun. So, saya pilih salah satu akaun saya. Saya pilih yang ni lah. Anda mungkin terus masuk kan. Bila masuk je, kita akan terus pergi dekat people. Saya dah add backup admin sebelum ni. Kita dah add pages, add account dalam video yang sebelum ni. Sekarang ni kita nak verify domain. Nak sahkan hak milik kita. So, kita pergi dekat brand safety. Klik pada domain. Kemudian anda akan nampak domain anda kosong. Maksudnya anda tak ada apa-apa lagi website yang anda telah sahkan itu hak milik anda. Untuk anda run dekat account ni lah. Account business manager ni. Klik add. Kemudian kita masukkan kita punya website lah. Macam saya punya Shopeegram ni. Kalau saya nak double confirm yang website saya tu yang mana satu, saya pergi dekat online store.
Okay, saya login balik lah. Dia terlog out pula. Okay. Saya login balik. Yang ni saya dah register sebelum ni. Jadi saya dah boleh login lah. Anda mungkin dah siap ke website anda, dah pakai template dan sebagainya kan. So website ni saya dah tersedia. Saya pergi dekat online store ni saja nak confirm kan, takut nama saya salah. Saya pergi dekat pages. Kemudian ini adalah page yang saya dah edit cantik untuk jadikan iklan, untuk jadikan website iklan. Saya tekan edit dan tekan preview. Inilah website saya, nampak. So ini adalah link saya. Tapi saya tak nak ambil link ni secara penuh tau. Saya nak ambil yang tengah ni sahaja. Semula jadi .com. Saya copy dia. Salin. Bahasa Melayu. Salin saya masukkan dekat sini. Your domain kan dia tanya kan. Saya tekan paste. Okay. Jadi saya bila dah masukkan full macam ni, tekan add. Tetapi sebab saya dah pernah verify domain ni, so khas untuk saya sahaja, saya akan edit sikit lah domain ni. Anda jangan ikut ini saya je buat, saya tambah dash sikit. Sebab saya dah verify, saya dah sahkan benda ni dekat akaun lain. So satu akaun boleh sahkan satu nama website je. Kalau website tu dah disahkan dekat akaun tu, tidak boleh disahkan ataupun di verify dekat akaun lain. Tapi di bawah satu akaun boleh ada banyak domain tau, faham tak? So saya tekan button add. Anda pun boleh tekan button add, pastikan sama, dia akan tulis not verify. So ada 3 step kita kena follow untuk sahkan website ni. Pertama dia suruh kita copy meta tag ni, so kita tekan copy dekat sini. Lepas tu nombor 2 dia suruh kita paste dekat kepala website kita. So kat mana kat kepala website ni? Kita pergi dekat Shopee-Gram balik tadi. Klik pada online store dekat atas ni. Kemudian pergi pada customize. Scroll ke bawah sekali. Kita akan nampak ada setting. Klik pada ada setting. Kemudian ini adalah patutnya kosong lah macam ni. Anda punya kosong lah. Macam saya tadi, saya dah pernah ada pixel sebelum ni. Dah pernah verify. So dia dah ada lah. So bila kosong macam ni, kat sini kita nak paste. Right click, kita paste. Kita tampal dia, nampak tak? Coding ni sama dengan coding yang sebelah ni. Kita tekan je copy, dia dah auto copy. Dan kita boleh paste dekat sini. Bila dah selesai paste, scroll ke atas sekali untuk kita tekan button save. Jadi dia dah save lah kod saya yang saya dah masukkan dekat bawah ni. Nampak dia dah save. Okay, bila kita dah save, barulah kita pergi dekat step nombor 3. Dia minta kita klik link ni untuk masuk dalam website saya. So saya pun klik lah link ni. Sepatutnya akan terus masuk, tapi sebab tadi kan saya edit sikit link ni kan, jadi saya edit balik lah. Ini anda tak payah ikut Saya buat ni sebab saya dah verify website ni kat tempat lain. So anda sepatutnya akan masuk terus dekat sini. Bila dah masuk, anda boleh refresh banyak kali biar website anda ni dah loading, Facebook dah detect. Kemudian kita terus klik button nombor 4, verify domain. Kalau tak keluar button hijau ni, anda mungkin terzoom screen anda. Tengok, kalau saya terzoom 110 terus tak keluar. Ni pun student banyak juga bagi tahu kenapa tak ada button verify. Rupanya dia terzoom. Ada kena zoom out sikit. Kalau boleh zoom jauh sikit. 90% pun boleh Macam saya 100% pun dah keluar. Klik verify. So kalau anda klik sahaja button verify, kejap saya zoom out sikit lagi. Okay. Dalam kes saya ni saya tak berjaya. Sebab yalah dah sasar ini domain testing je kan saya masukkan. Anda punya mungkin akan keluar terus successfully dah berjaya. Kalau dah berjaya, tahniah, anda dah berjaya lah, selesai. Tapi kalau belum selesai macam ni, kadang-kadang kita kena tunggu sehingga 72 jam untuk Facebook detect benda ni. So kalau tak berjaya, sedangkan anda dah follow semua step yang saya tunjuk tadi tu, nama website betul, semua benda anda dah masukkan betul, anda tunggu sekejap, esok anda try sekali lagi, klik button verify ni sekali lagi. InsyaAllah boleh Kalau ada masalah, contact kita balik. Okey, bila dah selesai benda ni, kemudian apa yang akan berlaku, dia akan jadi macam ni hasil dia. Dia akan jadi macam ni, nampak? sembuhsemulajadi.com, dia akan keluar verified. Dan betul lah, selesailah anda punya proses. Anda telah pun verify, mengesahkan ini adalah domain anda ataupun website anda. So saya nampak saya dah buat kat tempat lain Ini akaun saya yang lain. So selesai step nombor 1, kita dah sahkan website kita. Nombor 2 adalah kita nak tanam pixel ataupun pasang pixel. Pixel ni apa? Pixel ni adalah tracker. Kita nak track orang yang masuk ke dalam website kita tadi ni.
kita nak tahu orang ni beli ke tak dekat website kita. So kita kena pasang satu coding ataupun satu tracker, nama dia pixel. So cara dia mudah saja. Jom kita patah balik dekat account kita tadi. Sekarang kita dekat brand safety, kita pergi dekat data source dekat atas ni, klik pada data source. Bila anda klik pada data source, anda akan nampak pixel. Klik pada pixel. Okey, dalam saya punya case, saya dah ada old pixel. Ni pixel lama saya. Ada button add dekat sini. Kalau anda punya account baru, dia tak keluar macam ni, dia akan keluar macam ni. Pixel dia akan keluar kosong je, lepas tu dia ada button add. Sama juga So klik button add ni. 1 2 3 klik button add. Kalau dalam kes saya tadi, saya punya button add dekat sini, saya pun klik button add. Anda sepatutnya akan sama macam saya, dia akan keluar pixel name, namakan pixel anda. So saya akan padam yang depan ni, saya biarkan pixel dekat belakang tu, saya akan masukkanlah sembuhsemulajadi.com. Saya suka namakan macam ni, senang kita nak tahu. Ini adalah pixel ataupun tracker untuk website ini. Jadi senang faham. So bawah ni tak payah masukkan sebab optional. Kita tekan sahaja continue. Kemudian dia akan tanya, dah bersedia untuk pasang pixel anda? Ya, dah bersedia. Kita pilih pilihan yang kedua. Setup pixel sekarang. Tekan yang ni. Kemudian dia akan tanya cara macam mana nak setup ni. Kita akan ambil manually add pixel kepada website kita. Klik pada nombor 2 ni. Kemudian dia akan keluar nombor 1. Ini dipanggil sebagai base code. Kita nak copy dulu code ni. Copy code ni. Kemudian anda buka apa-apa nota dekat laptop anda tu. Macam dalam kes saya ni, saya ada notepad saya tadi. Okay, ni saya punya notepad. Saya nak paste dekat sini. Ni saya tekan ni, dia dah copy. Nampak dia dah copy. Saya buka saya punya notepad ataupun tak kisahlah Microsoft Word ke apa ke, right click kita paste. Okay, ini kod dia. Yang kita nak ambil kod kita yang ini sahaja. Nampak tak? Dekat sini ini adalah kita punya kod. FBQINIT apa semua ni, kat tengah ni je. Dia nombor sahaja. Kita ambil yang tengah-tengah ni, copy kita punya nombor ni daripada mula sampai habis Jangan ambil yang apa ni, apa benda lah tu, yang atas-atas tu tak payah ambil. Ambil nombor saja, kita copy dia. Lepas tu kita pergi dekat Shopee-gram kita. Sekarang ni saya nak anda pergi ke bawah sekali di bahagian preference. Kemudian bila dah masuk dekat preference, klik pada Facebook ID. Right click dan tekan tampal ataupun paste. Inilah ID kita sebenarnya, Facebook Pixel ID. Kemudian scroll ke bawah sekali, nampak TikTok, Google Analytics, semua pun ada kalau nak buat iklan TikTok ke Google ke, dia sebenarnya dekat sini je. Setiap platform mesti akan ada ID ni untuk kita tracking sama ada orang tu beli atau tak. So kita dah masukkan Facebook tracking kita, Facebook Pixel kita, scroll ke bawah, tekan save. Jadi dah selesai. Sebelum saya nak keluar daripada video ni ataupun kita nak tamatkan video ni, kita kena pastikan betul-betul website ni telah selamat di kata tracking ni dah betul-betul berjaya. So kita pergi dekat kita punya tab sebelah ni. Kan tadi kan kita dah install yang ni kan, kita dah copy code tadi tu. Sekarang ni saya nak anda biarkan ini on. Sekarang ni kita nak turn on kan dia. Pastikan dia keluar macam ni lah, turn on. Lepas tu bawah ni biarkan sahaja. Kita alamak, sekejap kita on je lah semua ni. Bawah ni biarkan dia on lah semua ni dia akan auto on. Kita nak dia on. Tadi saya kacau dia dah ter-off. Kalau kita on dia balik, dia akan auto on lah. Sepatutnya semua ni dah ter-on. So itu pastikan dia ter-on macam ni. Nombor 2 kita nak test. So kita nak test ni, kita nak pergi dekat website kita tadi. Mana page saya tadi? Ni page saya Page yang saya yang panjang-panjang ni. Macam mana nak dapatkan link page ni? Kita boleh pergi balik dekat pages, pilih page kita yang betul. Macam ni lah page saya, sembuhsemulajadi.com. Saya tekan edit. Kemudian tekan button preview dekat sini. Okey, ini adalah link saya. Saya copy link ni. Saya salin. Kemudian pergi dekat business setting dekat sebelah ni. Kita paste dia. Tampal dia dekat sini. Kemudian kita send traffic. Kita nak test. Tengok dapat ke tak dapat activity. Dia boleh detect ke tak. Kita send. Bila dah sampai dekat sini, kita dah send dah. Ini adalah satu aktiviti. Kita cuba scroll. Konon-kononnya macam kita ni customer lah. Kita scroll.
Lepas tu cuba klik mana-mana package. Sepatutnya package saya ni saya dah linkkan dengan tempat pembayaran kan. Saya klik mana-mana package. Sajalah masuk kat sini. Okey, kemudian cuba patah balik dekat tab sebelah tu. Tengok dia detect ke tak detect. Okey, dalam kes saya dah pun aktif. Jadi kita tekan sahaja continue. Dan yang ni tak payah buat sebab dia dah auto setting. Kita tekan sahaja cancel. Okay, don't worry, kadang-kadang dia warna merah ni sebab kita kena refresh sikit lah. Dia ambil masa sikit untuk detect. Sepatutnya dia dah warna hijau macam saya ni. Sebab tadi kan saya dah hantar satu testing traffic untuk check sama ada dia aktif ataupun tidak. So, saya telah pun berjaya pasang pixel dalam website saya. Itu sahaja, sangat-sangat senang. Kita jumpa dalam video seterusnya. Kita dah bersedia untuk lancarkan iklan ke website kita. Jumpa dalam video seterusnya. Dalam video ni kita akan lancarkan terus iklan conversion. Tarik orang masuk website. Jom kita mulakan. Kita nak login ke dalam Facebook kita. Dah masuk dalam Facebook ni. Saya dah masuk dalam Ads Manager. Dekat facebook.com saya masukkan /ads manager. So saya masuklah. Saya tunjuk pada depan Bila dah masuk kat sini adalah a personal Ads Manager. Saya nak masuk ke dalam business. Cara dia klik dekat all tools ni. Kita boleh pergi dekat business setting. Tetapi sebenarnya ada satu lagi cara saya nak tunjukkan, cara yang lebih shortcut. Biasanya kita pergi kat business setting kan. Kita boleh pergi dekat atas ni. Klik dekat atas ni dan tekan sekali lagi see more ad account. Kita akan perasan ada dua option. Yang bawah ni biasanya personal, yang atas ni biasanya adalah business. Cuba klik yang atas ni. Ada punya mungkin nama dia lain sikit. Tengok saya masuk kat mana? Saya masuk ke dalam business saya. Macam mana saya boleh tahu? Nama kat atas ni pun dah bertukar dah. business.facebook.com. So dah confirm lah ni adalah business. Dan saya dah nampak iklan like marketing yang saya run sebelum ni untuk warm up account saya. So saya dah tengok iklan yang ni pun running okay. So saya dah boleh buat iklan conversion lah. Jadi nak setting iklan conversion ni kita nak double check beberapa perkara dulu. Kita pergi balik dekat all tools. Klik pada business setting. Saja last nak double confirm. Saya dah masukkan people, 2 orang sebagai backup in case kalau account saya terlock. Page pun saya dah ada, tak ada masalah. At least ada satu. Add account pun dah ada. Saya dah add diri saya untuk manage add account ni. Kalau tak ada diri sendiri, kita boleh tekan add people lah. Sama juga dengan pages. Dah ada diri saya untuk manage page ni. Kemudian kita pergi dekat data source. Klik pada data source. Klik pada pixel. Kita nak tengok ada tak diri kita dekat pixel kita ni. Ni pixel saya. Saya klik. Oh, tak ada rupanya. So, saya add diri saya. Klik add people. Diri saya adalah Omar ni. So, ni adalah diri saya. Saya klik pada diri saya sendiri. Dan saya on lah semua ni. Maksudnya, saya memberikan akses kepada diri saya sendiri untuk manage. Tekan done. Kemudian, kita nak check last dekat connected asset dekat sebelah ni. Pastikan kita dah connect dengan account kita. Dalam case ni, belum connect lagi dengan account kita. Klik pada add asset. Dan pilih account kita. Ini adalah saya punya account Ads Manager saya. Ads account. Saya tick pada dekat sini dan saya tekan add lah. Ini sangat penting untuk kita hubungkan dia. Barulah kita boleh access pixel ni. Dan last sekali adalah domain. Pastikan domain ni pun kita dah verify. Kalau anda belum verify domain, boleh tengok tutorial yang sebelum ni. So domain dah settle, verify, pixel semua dah settle. Barulah kita boleh klik pada all tools dan tekan dekat Ads Manager. Saya dah boleh lancarkan iklan conversion saya. Nak lancarkan iklan conversion ni anda follow sahaja step yang saya nak tunjukkan ni. Dan dalam video sebelum ni saya tak explain sangat. Tapi video ni saya akan explain sambil saya tunjuk apa nak kena buat. Dan akan lebih detail. Jom tekan button create kita. Bila tekan button create favorite kita ni warna hijau ni, dia akan keluar. Pilih campaign objektif. Facebook tanya, Adib, iklan ni nak ditujukan kepada orang jenis macam mana? Kita sebenarnya ada 3 jenis option utama. Awareness, consideration dan juga conversion. Bila kita nak tarik orang masuk ke dalam WhatsApp untuk kita nak message dia dekat WhatsApp, biasanya kita akan pakai traffic. Sebab traffic ni Facebook akan sasarkan kepada orang yang suka klik link, especially link WhatsApp. Kalau kita nak orang tu tengok video, boleh tengok video view, nak install apps, nak engagement ni yang kita buat sebelum ni, like marketing, nak masuk dekat messenger, boleh pakai message. Tapi kalau nak tarik orang masuk ke dalam website untuk beli dekat website, nama dia conversion. Tak percaya, boleh hover dekat sini. Dia dah beritahu. Facebook akan tunjukkan kepada orang yang berkemungkinan untuk mengambil keputusan
contohnya membeli di website. So kita pilih conversion memang untuk tarik orang masuk website dan membeli, pakai conversion. Kalau pakai yang lain, biasanya orang masuk juga dalam website tapi dia ni jenis orang yang tak membeli dekat website. So itu sangat penting untuk kita pakai conversion. Kemudian kita tekan saja continue. Untuk kita akan nampak ada 3 jenis option kat sini. New conversion campaign, new conversion ad set dan juga new conversion ads. Kadang-kadang dia tak keluar new dekat depan ni, dia keluar terus campaign, ad set dengan ads. So ada setengah orang lain sikit layout dia. Tapi yang paling penting anda kena tahu kat sini sebenarnya ada 3 level, campaign, ad set dengan ads. Apa tujuan 3 level ni? Saya explain sekejap je. Dekat dalam yang ni, okey. Bila kita buat iklan ni sebenarnya ada 3 level, campaign, ad set dan juga ads. Anda boleh nampak dekat sini tadi, campaign, ad set dengan ads. Tujuan dia apa? Campaign adalah tempat untuk kita nak set objektif. Saya panggil sebagai bapak lah. Bapak dia untuk set objektif. Objektif yang kita buat lah untuk tarik WhatsApp ke, masuk website ke. Kalau ad set ni pula saya suka panggil sebagai anak. Kalau dah bapak, bawah dia anak. Ini untuk kita set audience. Umur berapa, jantina dan sebagainya. Ads ni pula adalah saya panggil sebagai cucu. Tempat untuk kita set kreatif. Kita nak set dia punya gambar, video, penulisan dan sebagainya. So ini adalah asas, paling asas. Nampak? Campaign, ad set, ads. Ataupun bapak, anak, cucu. Bapak set objektif, anak set audience, cucu set kreatif. Itu je anda kena tahu. So kita sambung balik dekat tadi. Saya sekarang ni dekat bahagian bapak, dekat bahagian campaign. Saya nak namakan dulu bapak saya ni ataupun campaign saya ni. Saya pilih tarikh hari ni 30.03.22. Maksudnya 30 hari bulan 3. Sekarang ni bulan 3, 2022. Dan kita letak nama description untuk kita senang faham. Saya buat ini adalah iklan video, iklan poster lah. Saya buat poster produk. Iklan poster produk jus manja. So saya nak buat pendek pun boleh, panjang pun boleh. Yang penting nama dekat belakang ni adalah nama yang kita boleh faham. Iklan ni kita pakai gambar apa, video apa. Macam dalam kes ni saya dah ada satu gambar poster. Poster lah produk jus manja ni saya nak buat sebagai satu iklan. Untuk saya nak test sebagai demo dalam video ni. Kemudian saya dah selesai letak campaign name. Kita akan nampak special ads kategori ni kita abaikan sahaja. Tak payah setting dia. Ini advance. Campaign detail ni pun kita dah setting tadi, so boleh abaikan. Dia memang by default memang option dan conversion yang kita pilih tadi. Seterusnya A/B test ni pun tak payah pakai, ini advance, abaikan sahaja. Campaign budget optimization ni pun advance. Kenapa saya kata advance? Sebab orang yang dah betul-betul mahir je boleh pakai benda ni. Untuk anda yang baru belajar, anda pakai je setting basic. Adakah setting basic yang saya nak tunjuk ni tak jadi? Pun tidak juga. Walaupun saya dah belajar banyak benda advance, saya still pakai yang basic ni juga. So jom kita tekan. Dah selesai letak nama dan kita dah pastikan kat sini memang confirm conversion. Tekan button next. Bila saya tekan button next, kalau anda perasan dia akan turun ke bawah. So kalau saya nak patah balik dekat atas, klik atas ni, dia akan patah balik. Saya nak turun balik kat bawah, klik bawah ni. Sama jugalah kalau saya tekan button next tadi kan. Dekat asset name ni saya nak namakan dia sebagai broad audience. Saya nak anda follow sahaja saya letak nama macam ni broad audience. Kenapa? Sebab untuk pemilihan audience yang pertama ni, kita nak jalankan iklan yang broad kan. Dekat ad set ni kan, dekat anak ni kan kita pilih audience. Facebook ni dia untuk pertama kali apabila kita baru nak buat iklan, kita tak tahu audience yang paling berkesan. Jadi kita buat broad. Broad ni maksudnya kita biar dia buka besar. Kita tak set terlampau detail sangat. Kita biar dia agak general. Okay. Sekejap lagi kita akan tengok apakah setting broad yang kita akan pakai. Kemudian dekat sini conversion event location ni biarkan sahaja website. Memang by default kita nak tarik orang masuk website. Dan pixel ni kita akan nampak lah akan keluar nama pixel kita kat sini. Kalau tak keluar nama, tolong tengok balik yang video sebelum ni. Pixel tu kena buat dulu siap-siap dan kena connect asset tu yang mula-mula saya buat video tadi kan. Kat awal video ni saya ada connectkan asset, dia akan keluar kat sini lah sebab saya dah connectkan dia. Conversion event ni kita pilih, klik pada conversion event ni, choose event. Kita pilih purchase, maksudnya kita nak Facebook
Tolong optimize untuk purchase. Scroll ke bawah sikit, anda akan jumpa purchase. Okay, dah selesai. Abaikan sahaja yang warna oren ni. Ini adalah notice lah. Dia nak beritahu update terbaru iOS. Dia tak berapa nak detect sangat. Tu abaikan je. Yang ni pun sama juga, abaikan je. Kemudian dynamic creative ni kita nak on. Kejap lagi saya akan explain apa tu dynamic creative. Anda follow je dulu, kita tekan on. Dan kemudian saya tekan button continue. Okey, dah selesai. Kita scroll ke bawah lagi. Optimization delivery ni kita abaikan, tak payah setting apa-apa. Kadang-kadang optimization delivery ni ada dekat bawah. Kadang-kadang ada dekat atas. Kalau anda punya ada dekat atas macam saya ni, anda tak payah buat apa. Kadang-kadang dia ada dekat bawah sekali. Dekat bawah sini Dalam kes saya ada dekat atas. So saya biarkan sajalah. Untuk budget and schedule kita akan letak RM66. Ini adalah standard budget sehari. Biarkan sehari. Dan kalau anda tak ada budget betul lah, saya cadangkan jangan lebih rendah daripada RM33. Ini kalau anda betul-betul nak test bajet kecil lah. Tapi saya tak recommend. Sebaik-baiknya 66. Kecuali anda memang tak ada bajet dan tak boleh buat apalah. Run juga at least RM33. Dan untuk start date ni, kita nak iklan ni bermula pada hari esok. Kita set pada hari esok. Dalam kes ni saya 30 hari bulan. Esok adalah 31. Dan saya start pada 12 pagi, awal pagi 00:10 minit. 12:10 pagi. Maksudnya awal pagi lah. Maksudnya betul-betul start je hari tu. Selepas dah start 10 minit tu, saya nak di run. Saja letak 10 minit. Lepas tu habis pula ngam-ngam. Saya nak biar iklan ni berjalan selama 3 hari. Kita letak end date dulu sebab sebenarnya saya jarang letak end date ni. Tapi sebab anda baru nak belajar, saya takut anda terlupa nak off dia. Kan iklan berjalan habis pula duit kan. Kita letaklah end date ni. Kita pilih tarikh 3 hari selepas tarikh tu mula. So kita start 31 hari pertama, 1 hari bulan hari kedua, 2 hari bulan hari yang ketiga. So kita pilih 2 hari bulan 4 2022 pada pukul 11.50 malam. Alamak. 11.50 malam. So betul-betul ngam-ngam lewat malam lah, kita off sebelum masuk pukul 12. So ini saya boleh kata 3 hari tepat lah kita run dia. So dah settle untuk budget dan schedule. Scroll ke bawah. Dekat audience ni kita nak setting broad. Broad ni maksud saya kita tak setting dia terlampau detail. Jom kita tengok apakah setting audience yang kita boleh buat dekat Facebook Ads ni. Dekat bawah ni anda akan nampak ada new audience, use save audience. Ini kita abaikan dulu sebab ini setting yang agak advance. Kita nak pergi terus ke bawah di bahagian location. Klik pada button edit. Bila anda tengok edit, anda akan nampak ada option untuk pilih people living in or recently in this location. Kita klik dekat sini. Pastikan kita pilih yang nombor 2 ni. Maksudnya kita betul Facebook. Facebook tolong cari orang yang duduk tetap di kawasan ni. Bukan living or recently. Or recently ni dia macam travel tourist tau. Kalau tourist tu lalu je dekat Malaysia contohnya, padahal dia bukan duduk Malaysia pun, dia pun akan nampak iklan kita. So tak nak lah, kita nak pilih nombor 2. Dan by default dia memang akan setting kat Malaysia. Kalau kita nak detailkan lagi pun boleh. Contohnya kita nak exclude. Kita boleh klik dekat include. Tekan exclude. Kemudian masukkan Sabah contohnya. Ini contoh kalau produk saya ni tak cover kawasan luar Semenanjung lah. So boleh masukkan Labuan, Malaysia. Jadi ini optional lah. Kalau anda tak cover, anda shipping cover satu Malaysia, anda pangkah je lah benda ni. Ataupun produk anda ni sesuai untuk satu Malaysia. Biasanya benda ni kita tak setting terlampau detail sampai negeri Kelantan sahaja, Johor sahaja, tak ada Kita biar dia agak besar lah. Sebab kita takut audience size kita, size audience kita ni kecil. Jadi kita biarkan sahaja dekat sini. Dan kita scroll lagi ke bawah. Ini optional lah, ikut anda boleh setting sendiri. Anda boleh godek Anda boleh type nama location sebenarnya kat sini. Ikutlah anda nak include ke exclude ke, anda boleh test. Ada banyak option kat sini. Saya scroll ke bawah. Dekat umur ni saya nak edit juga. Untuk produk saya ni, produk kesihatan wanita, setahu saya based on kami punya research dan juga data, memang orang yang membeli tu antara umur 35 dan ke atas. So saya pun setting lah 35 sampai 55.
Cuma saya nak bagi tips, katakanlah anda nak setting umur ni, jangan terlampau kecil tau. Jangan sampai kecil sangat sampai 10 tahun. Bagi saya, kalau paling-paling tidak pun 20 tahun gap. Sebab takut kita shock sendiri. Kalau anda tak yakin produk anda ni dibeli oleh umur berapa, buka dia besar sikit. Biar 30 tahun gap. Contohnya, daripada maybe saya buat umur 30-an. Maksudnya orang yang dah berkahwin lah kan. Kalau muda sangat mungkin dia tak berkahwin. Sampai 60-an. Ni contoh. Ataupun anda buka besar lagi. 25 sampai 60 pun boleh juga. Tapi dalam kes saya dah dapat figure out sikit customer saya ambil 30 sampai 55. Maksudnya sebelum wanita menopause lah. So untuk ni produk jus kesihatan wanita kan. So saya ambil lah umur macam ni, gap 25 tahun. So minimum 20 tahun Gender pula kita boleh tekan edit. Kita boleh pilih gender. Kita nak target lelaki ke perempuan sahaja ke pun boleh. Dalam produk saya ni saya memang dah confirm yang beli perempuan. Kadang-kadang ada setengah produk tu untuk perempuan, yang belinya lelaki, tolong belikan untuk perempuan. Kita kena pastikan anda tahu siapa yang membeli tu buying power tu. Kalau anda tak yakin, klik pada all sahaja. Dalam kes saya memang dah yakin dan tahu, saya tahu memang woman sahaja. So kita scroll lagi ke bawah. Dekat detail targeting ni kita abaikan, tak payah masukkan sebab ini kalau kita nak main interest lah, dia punya behavior, dia ada minat apa-apa ke. Dalam kes ni kita nak main broad kan, kita nak biar dia besar, so kita abaikan sahaja. Language ni pun kita abaikan sahaja, biar sahaja all language. Ada setengah orang dia edit, dia masukkan Malay, dia masukkan English all. Bagi saya benda tu pun tak ada masalah sebab benda ni optional je. Facebook pun dah bagi tahu, kalau anda hover kat sini dia bagi tahu masukkan bahasa selain daripada bahasa ibunda kawasan tersebut ataupun bahasa yang biasa pakai. Contohnya saya target pada orang Mexico yang duduk dekat Malaysia, saya masukkanlah Mexican. Itulah kegunaan language ni sebenarnya kalau kita baca kat sini. Otherwise, leave this blank. So, anda nak biarkan masuk macam ni pun boleh, nak biar kosong pun boleh. Dalam kes saya biarkan kosong lah. Sebab Facebook memang dah tahu dah iklan ni untuk orang Melayu, dia memang akan optimize untuk orang Melayu. So, saya scroll ke bawah. Saya betulkan balik placement saya. Untuk iklan yang mula-mula kita run ni, kita tak nak buat automatic placement. Maksudnya Facebook akan run kat semua tempat. Kita nak buat manual placement. Jom kita tengok apakah placement yang kita boleh buat dekat manual ni. Contohnya device. Kita nak tekan edit dekat sini. Kita nak pastikan iklan kita, klik sekali lagi, berjalan hanya untuk mobile sahaja. Desktop kita off dia. Kenapa? Sebab memang ramai orang membeli dekat telefon. Kalau dia buka dekat laptop tu, maksudnya dia tengah main PC office lah. Jarang lah orang beli dekat desktop. So kita nak jimat duit, kita fokus pada mobile sahaja. Kang yang tengok dekat desktop tu pesaing kita rupanya. Cik wah. So dekat platform ni pun sama juga. Facebook ni sebenarnya ada 4 jenis platform ataupun meta. Meta ni ada 4. Facebook, IG, Messenger, Audience Network. Audience Network ni biasanya macam artikel apps-app yang berkaitan dengan Facebook. Dia akan keluar juga iklan. So kita nak off Messenger, kita nak off Audience Network, kita nak fokus pada Facebook dan Instagram sahaja. Jimat sikit duit kita. Kan tak banyaklah tempat dia keluar. Dan juga walaupun kita nak fokus Facebook dan Instagram, kita nak detailkan lagi, kita nak buat dekat Facebook Newsfeed dan juga Instagram Newsfeed sahaja. Marketplace, ini semua kita nak off. Sebab based on general testing pun kita dah tahu, tempat-tempat selain daripada Newsfeed ni dia tak berkualiti. Jadi kita nak off. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bajet iklan kita yang sedikit tu dapat dimaksimiskan. So kita offkan semua Pastikan semua dah kosong macam ni. So dah settle. Apabila saya dah settle setting daripada atas sampailah ke bawah, saya scroll kat bawah ni pun tak ada apa-apa. Kita tekan sahaja button next. Kemudian sekarang ni saya nak setting pula untuk anak saya. Cucu. Ni cucu kan. Saya panggil cucu tadi tu. Kalau anda ingat balik. Bapa, anak, cucu. Anak dah settle, bapa dah settle, cucu pula. Kita masukkan kreatif kita. Untuk cucu ni kita namakan balik. Ini adalah poster produk jus manja. Ni contoh. Sebab bila saya baca ni saya dah bayangkan, oh ni poster produk yang saya buat hari tu contohnya. So kita namakan dulu dekat sini. Ini kita je nampak customer tak nampak. Identity dekat sini kita pilih Facebook page kita. Kalau anda tersalah pilih ataupun tak pilih lagi, boleh pilih kat sini. Dalam kes ni saya ada satu sahaja Facebook page. Kemudian Instagram account ni kita boleh connectkan dengan klik button ni. Kalau tak connect pun tak ada masalah sebab Facebook akan
buat iklan di Instagram menggunakan Facebook page. Tak ada masalah. Dia akan nampak macam seakan-akan macam Instagram account, tapi sebenarnya dia adalah Facebook page. Bila dia klik, dia terus masuk ke dalam website. So tak ada isu Di sebelah kanan ni dia ada error. Error ni anda boleh abaikan dulu. Kita akan betulkan sekejap lagi. Add preview ni kita tekan on. So jom kita betulkan sikit error ni, sebab setelah kita betulkan error ni, gambar kita macam tak boleh nak tengok preview kita yang kat bawah ni. Cara nak betulkan error ni, pastikan anda masukkan URL website anda. Macam ni adalah saya punya website saya kan. Saya boleh masukkan URL. Sekejap saya buka sekali lagi. Sebab tadi dia punya coding tu panjang sikit. Macam ni Ini saya punya URL website saya. So saya nak masukkan link atas ni lah. Link ni. Yang ni link Facebook sebenarnya. Dia ada macam perkataan-perkataan alien kat belakang ni kan, panjang ni. Dia biasanya kita punya link kita pendek je macam ni. Kadang-kadang ada slash page pun betul juga. Dia ikut lah. Ada setengah yang macam ni. Yang ni pun betul juga. Ini pun link kita juga kan. So kita boleh masukkan link kita ni. Pastikan link tempat package kita lah. Kita boleh beli kat sini. Masukkan dekat belah bawah. Kat mana? Scroll ke bawah. Kita masukkan dekat URL dekat sini. Ni yang menyala color merah ni. Kita masukkan dulu. Bagi Facebook ni bertenang sikit. Bila kita masukkan, tiba-tiba dia akan hilang kat sini. Dia dah hilang lah. Nampak? Dia punya error kat sini pula. Dia tulis sila masukkan Instagram account. So tak apalah. Saya biar je dulu. Kalau katakanlah saya nak pastikan tak ada apa-apa isu, kita boleh tekan je refresh sebab dia adalah auto save. So anda boleh tekan refresh, dia takkan hilang pun sebenarnya. Semua info yang kita masukkan tadi dia dah auto save. Kadang-kadang bila kita refresh ni baru error tu keluar. So dia minta kita select Instagram account, select Facebook page, use selected page. So sebab kita tak ada Instagram account, kita tekan use selected page dekat sini. Maksudnya dia akan gunakan page kita ni untuk run iklan. So dah hilang lah error tu Saya tekan on sekali lagi. Kemudian kita scroll ke bawah. Dekat sini dia akan tanya saya punya ad setup. Apakah setup yang saya nak buat untuk iklan saya? Kita pilih format kita adalah single image sahaja. Jadi saya akan tunjukkan cara dia macam mana. Dekat bahagian ads kreatif ni, dia akan tanya kita punya creative source lah. Kita punya copyright dan sebagainya. Ini boleh abaikan sahaja. Dan kemudian kita dah sampai dekat media dekat sini. Okay, saya nak tunjukkan kepada anda cara nak masukkan gambar dan juga video. Okay, anda stop dulu kat sini, anda tengok je skrin saya. Kalau anda perasan tadi dekat bahagian anak tadi ataupun dekat ad set, kita onkan satu perkara yang dipanggil sebagai dynamic creative. Apa tu dynamic creative? Dynamic creative ni sebenarnya adalah satu fungsi yang ada dalam Facebook yang mana kita boleh upload gambar sekaligus. Dan juga beberapa elemen lain. Di dalam iklan kat Facebook ni, ini antara elemen yang ada lah. Kita ada media, primary text, headline, description dan juga CTA. Dekat mana bendalah ni ada? Bendalah ni ada dekat sini. Okay, ini iklan. Saya tolong kategorikan dia. Primary text ni adalah benda yang kita akan nampak dekat atas ni. Media ni pula benda yang kita akan nampak kat tengah ni. Headline dekat atas ni warna hitam. Description di bawah headline. Di color grey sikit. Dan CTA tu adalah call to action. Call to action ataupun nama senang dia button lah. CTA ni button. Okay, dia ada button. Jadi bila kita buat iklan, ada tulisan see more tu jangan confuse Kadang-kadang bila tekan see more, dia akan keluar lagi. Perkataan dia banyak lagi sebenarnya. So, kita kena faham juga dekat Facebook ni, primary text ni maksudnya adalah semua perkataan yang ada dekat atas gambar. Itu adalah primary text. Kalau dekat Instagram, iklan kita keluar lebih simplify. Okay, so berbalik pada dynamic creative tu. Dynamic creative ni adalah kita buat iklan secara auto. Maksudnya, kita akan upload banyak-banyak gambar sekaligus. Bayangkan macam ni anda tengok iklan ni. Ada 5 elemen kan. Biasanya kita akan masukkan satu gambar, satu tulisan, satu headline, satu description, satu CTA sahaja. Tapi sebab fungsi yang kita tengah on kan sekarang ni, nama dia dynamic creative, kita boleh upload banyak gambar sekaligus, banyak tulisan sekaligus, yang mana last kali Facebook yang akan mix and matchkan dia. Dia akan cuba hubung-hubungkan.
Tengok mana satu yang paling convert. Media satu dengan ni, combine dengan ni, combine dengan ni, combine dengan ni. Contohnya. Yang ni combine dengan ni, combine dengan ni, combine dengan ni, combine dengan ni. Contohnya. Dia akan check test. Mana satu yang paling menjadi di mata kita punya customer. So inilah benda yang dinamakan dynamic. Dynamic ni maksudnya bertukar-tukar secara auto. Kalau selama ni kita buat iklan, mungkin anda pernah buat iklan, sebenarnya kita buat secara manual. Satu gambar, satu tulisan, satu headline. Jadi dynamic ni adalah fungsi yang agak baru dekat Facebook. Tak adalah baru sangat kan, tapi baru jugalah kalau compare dengan yang lain. Dia boleh buat secara auto. So ni yang kami guna. That's why kami punya proses testing ni lebih laju berbanding orang lain. So saya nak ajar anda, untuk kita nak buat dynamic creative ads ni, sebenarnya ada beberapa benda lah yang kita nak kena tahu. Ada peraturan dia. Peraturan dia kita akan pakai formula DCA 33301. Maksudnya kalau kita masukkan media, kita akan masukkan 3 sahaja gambar ataupun 3 sahaja video, 3 sahaja primary text, 3 sahaja headline, kosong description. Sebab description ni sebenarnya optional. Kalau kita tak masukkan description kan kat bawah ni, kita boleh tambah tulisan hitam yang besar ni jadi panjang sikit. Dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi panjang sikit lah. Okay, selepas tu kita masukkan satu CTA. CTA ni satu sahaja. Sebab tu 33301. Kosong tu kosong description lah. Satu tu satu DCA. Satu CTA, sorry. Yang lain tu maintain 33. So ini antara rujukan dia. Kalau gambar, kita jangan combine. Gambar-gambar je, video-video je. Dan kita pastikan message dan juga design berbeza-beza. Kalau gambar, poster tu beza. Kalau video, thumbnail tu yang berbeza. Dan gambar dan video beremosi. Kalau primary text pula, ayat 3 baris pertama sebelum simo tu je yang beza. Ayat selepas kita klik yang simo tadi tu, dia maintain sama. Maksud saya ayat atas ni kan. Tadi kan saya ada tunjuk ayat simo ni. Simo ni, klik pada simo ada ayat yang panjang ni. Ayat selepas klik button simo ni yang paling panjang ni semua sama. Yang beza sebenarnya ayat atas ni je kita buat 3 variasi. Maksudnya ayat yang mula-mula dia nampak sebelum dia klik button simo. Itulah maksudnya kita testing primary text ni. Kita buat 3 macam ni Headline pun buat 3. Description kita letak kosong. Optional. CTA kita letak 1. So headline dengan CTA ni dekat mana? Headline dengan CTA ni dekat sini. Dekat sini. Headline dekat bawah ni kita buat 3 jenis option tanpa description. Maksudnya dia full je. Dan juga button ni pun kita letak 1 sahaja. Okay, so jom kita try buat. Kita try buat sekarang. 33301. Kita pergi dekat kita punya ni balik. Dekat ads ni, dekat cucu ni. Saya nak scroll ke bawah. Sekarang ni saya nak masukkan 3 gambar sekaligus. Cara ni adalah dengan tekan dekat select image. Kalau saya masukkan gambar-gambar sahajalah. Kita boleh tekan button upload dekat sini. Dan kita boleh upload banyak-banyak gambar sekaligus. Macam dalam kes saya akan pakai gambar ni. Gambar ni. Dan juga gambar mana dah. Saya upload 2 tu dulu Contohnya saya tekan upload 2. Lepas tu saya pakai gambar yang dah sedia ada dekat akaun saya lah. Sebenarnya bila kita upload je gambar, dia akan auto save dekat dalam satu library ni lah. Ataupun saya nak upload sekali lagi. Saya upload gambar lain pula. Okay. Contohnya gambar yang ni. Saya tekan open. Okay. So bila saya nak pilih gambar tu, saya boleh select serentak Saya pilih satu. Yang ni saya boleh pilih yang ni. Contohnya saya ada pilih 2, saya tekan continue. Tengok, dia akan masukkan 2. Kalau saya rasa tak cukup, saya boleh tambah lagi select image, saya tekan lagi satu lagi ataupun tekan upload sekali lagi. So dah ada 3, tekan continue. So inilah maksud saya masukkan 3 gambar. Kalau gambar-gambar je. Nah, gambar ni kita buat style poster sikit kan, ada tulisan, kejap tak ada tulisan, kita buat variasi. So dah selesai lah 3 yang pertama. Kita masukkan primary text 3 yang seterusnya. So ayat ni saya ambil daripada ayat yang saya dah buat sebelum ni. Ayat macam ni lah ayat dia. Kita masukkan dekat mana? Kita scroll ke bawah dekat primary text ni, kita masukkan dia kat sini. Ayat ni anda try je dulu buat ayat yang anda dah ada ataupun biasanya ni ayat promote produk lah. Saya nak anda lancarkan dulu iklan pertama anda sebab ini adalah kita punya testing pertama kita. Okay. Contohlah ni ayat saya. Anda tengok ayat tu dah start keluar dekat atas ni.
Saya nak pastikan URL tu ada dekat bawah sekali. URL ni kena pastikan ada dekat bawah. Saya nak pastikan dia sama dengan link website saya. Kat mana link website saya? Yang ni So kita boleh tekan pada preview URL. Kita tengok betul ke tak website kita. Okey, kalau betul, kita copy link ni, kita letak dekat bawah ni. Macam ni. Klik link website di bawah. Okey, dah selesai. So kita nak copy ni semua. Sorry. Sampai yang ni saja. Maksudnya bawah ni sama, atas ni je berbeza. Ini kita panggil ayat 3 baris pertama yang akan keluar. Jadi saya scroll ke bawah, saya tekan add option. Dia akan keluar ada satu lagi option dan saya paste ayat yang panjang-panjang saya tadi tu. Cuma dekat belah atas ni saya nak tambah ayat baru. Contohnya tadi kita dah main angle, kulit kering, muka berkedut. Yang ni saya buat jealousnya. Tengok kawan muka nampak flawless. Nampak licin. Berseri macam anak dara. Contohlah So dia macam monolog dalaman. Macam tu je. Kita test ayat macam ni pula. Lepas tu kita boleh buat ayat lain pula. Contohnya sebab ni baru 2 kan. Kita nak 3. Kita tekan add more option. Kita paste satu lagi. Dekat ayat atas ni, bawah tu kita biar sama. Atas ni kita tambah pula. Risau betul. Baru umur 40-an. 30-an. Tapi kulit dah start berkedut. Macam orang 40-an. Baru umur 30. An 2 kali an. Baru risau betul. Baru umur 30 tapi kulit dah start berkedut macam 40-an. Please help me. Help me. Contoh lah ni kita try ayat beza-beza lah. Jadi saya dah masukkan 3 jenis primary text. Kita tengok pada atas sikit. Ini adalah primary text yang pertama saya. Ayat atas ni je beza. Bawah ni semua sama. Bawah ni semua sama. Sampai dekat bawah ni semua sama. Lepas tu primary text yang kedua, atas ni pula beza. Primary text yang ketiga, atas ni pula beza. Yang lain semua sama. Sebab bila tengok iklan kita akan nampak atas sekali. So kita nak test atas tu juga. So saya dah settle untuk 3 yang kedua. Kita pergi pula pada headline yang seterusnya pula. So headline ni bila kita nak buat dia, kita nak masukkan ayat solution dalam 7 ke 10 patah saja, pendek Headline tu kat sini. Selesaikan masalah dalaman wanita dengan jus manja SP contohnya. So ni saya buat on the spot je nak tunjukkan contoh. So dia akan keluar dekat situ. Selesaikan masalah dalaman wanita dengan jus manja SP, nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patah perkataan dia ngam-ngam. Kalau terlebih dia akan tak keluar tau. Contohlah saya tambah jus manja SP yang terbaik. Saya tulis lagi. Nanti dekat belakang tu dia dah start terlindung dah. Orang tak boleh baca pun. So buat apa saya nak buat panjang? Saya buat pendek-pendek je lah. Dalam 7 perkataan macam tu. Okay, kemudian saya tekan lagi add more option. Saya pilih ayat lain. Gabungan 13 herba jamu semula jadi. Contohnya. Okay, itu ayat nombor 2 saya. Ayat nombor 3 saya. Rahsia kulit sihat tanpa kulit sihat dari dalam secara semula jadi. Contohlah So tak terlampau panjang sangat. So saya dah selesai lah 3 headline. Jadi ini adalah menyelesaikan formula saya 3-3-3. Description pula kita biarkan kosong. Dekat mana? Dekat bawah ni nampak dia tulis optional. So kita biarkan kosong, tak payah masukkan apa-apa. Kemudian kita scroll lagi ke bawah.
kita tengok pula formula kita tadi. Kita nak masukkan CTA, Learn More. So Learn More ni by default memang dah ada dekat sini. Nampak CTA Learn More. Kalau katakanlah kita nak tambah, sebenarnya boleh tambah lagi kat sini. Kita tambah Book Now ke. Dia ada banyak Order Now, Shop Now apa semua. Tapi bagi saya untuk kita permulaan run ni, tak payah nak test banyak sangat button. Kita pangkah je, pakai Learn More sahaja. So bila kita dah selesai masukkan semua, tracking ni pun dah betul, maka selesailah setting kita dengan 33301 dan kita boleh tekan button publish. Nak publish iklan ni, kita boleh tekan sahaja dekat sini. So 1, 2, 3, jom kita tekan publish. Boom, saya tekan. Bila saya tekan publish, dia akan keluar publishing 1 of 3, 3 of 3, maksudnya dia dah publish semua ni. Dan kita boleh tekan pangkah sahaja dekat iklan kita ni, close sahaja. Dan kita pergi balik dekat campaign. Cuba anda refresh sekarang ni. Saya try tekan refresh. Nak tengok keluar ke tak keluar. Dia akan keluar dekat sini schedule. Kalau dia keluar no ads dan sebagainya, anda refresh banyak kali. Kadang-kadang dia ada bug sikit, ada error sikit. Tekan refresh, nanti dia akan jadi OK balik. So saya boleh untick benda ni. Jadi iklan saya telah pun dischedulekan yang akan run pada hari esok pukul 12 pada pagi, pukul 12 pagi, 12.10 pagi. So dia akan run selama 3 hari lah. Okay, saya ada sediakan penerangan lebih detail sebenarnya tentang mindset buat iklan ni. So saya ucapkan tahniah kepada anda sebab anda dah berjaya lancarkan iklan pertama anda. Tapi jangan shock sendiri sebab takkan semudah tu je buat iklan kan. So saya sengaja biar anda lancarkan dulu iklan. At least sekarang ni iklan kita bakal berjalan. Saya nak anda tolong tengok video seterusnya ni. Sebab video seterusnya yang terakhir ni saya akan terangkan mindset yang betul. Dan juga apakah strategi untuk buat iklan ni sebenarnya. Kreatif ni macam mana. Gambar, video. Saya akan terangkan dalam video seterusnya. Untuk pastikan walaupun anda dah lancarkan ni. Ini adalah baru step yang permulaan. Selepas ni kita akan optimize dia. Macam mana nak optimize pula. Jumpa dalam video seterusnya. Tahniah saya ucapkan. Tadi kita dah lancarkan iklan conversion. Siapa sangka boleh buat iklan tarik orang masuk ke website. So kita biarkan saja dia tengah schedule tu. Saya nak terangkan lebih detail sebenarnya apa yang kita dah buat tadi. Tadi mungkin anda follow saya step by step. Sekarang ni saya nak explain, kasih detail sikit. Jom kita tengok penerangan ni. So apa yang kita buat tadi sebenarnya adalah kita telah memahamkan yang mana Facebook Ads ni dia ada gabungan campaign bapa, anak dan cucu. Campaign, ad set dan ads. Tadi mula-mula anda dah setting objektif. Lepas tu anda dah set audience. Anda dah set kreatif. Ini dinamakan sebagai formula 111. Maksudnya satu campaign, satu ad set, satu ad. Satu bapa, satu anak, satu cucu. Okay. Sekejap lagi saya nak tunjukkan formula-formula yang berbeza pula. Sebelum tu kita nak recap balik apa yang kita telah buat tadi. Apa yang kita dah buat sebenarnya tadi, kita dah buat 7 step penting bila kita set up iklan. Pertama, kita dah pilih campaign objektif. Contohnya Messenger ke WhatsApp ke website, kita dah buat dah mula-mula dekat campaign tu. So, ni dah settle. Lepas tu, kita dah dekat bahagian ad set ni pula ada 3 benda lah yang kita setting yang paling main. Nombor 1, kita dah set budget dan schedule. Maksudnya dekat bahagian anak ni, ad set ni kan anak. Kita dah setting budget kita, iklan start bila, habis bila, mula bila. Lepas tu kita dah set audience. Kita dah set juga umur, lokasi, jantina, minat kan. Lepas tu step nombor 4, kita dah set placement. Desktop sahaja ke, mobile ke, FB ke, IG ke. Perasan kan? Kita sebenarnya dah step 3. Dah set up 3 perkara dekat bahagian anak ni ataupun ad set ni. Dekat bahagian cucu pula, dekat bahagian ads pula. Kita dah set up 3 perkara juga. Nombor 1, simple je, set up Facebook ataupun IG account. Kita dah pilih mana yang kita pakai. Kemudian kita set juga ads format kita. Kita nak gambar ke, video ke, carousel ke, dia ada banyak option. Dan seterusnya kita set kita punya kreatif kita, ads kreatif. Maksudnya kita dah masukkan penulisan kita, gambar dan juga video. So ini adalah benda yang kita dah buat tadi. Saya nak go through kepada formula-formula yang wujud. Kenapa orang kata setting Facebook ad ni susah? Apakah setting yang terbaik kan? Sebab sebenarnya dalam Facebook ad ni, tadi anda tengok setting basic 111. Kita ada satu lagi setting
yang kita panggil sebagai 113. 113 ni maksudnya ada satu kempen, satu bapa, ada satu anak, set, ada 3 orang cucu. Yang ni ada seorang ni cucu, 111. Yang ni 113 orang cucu, 113. Sebab tu kita namakan dia 113. Kenapa kita buat benda ni? Sebab kita sebenarnya masukkan dekat bahagian cucu ataupun ads ni adalah 3 kreatif yang berbeza. Maksudnya gambar beza. Sini pun letak gambar ataupun video beza, gambar video penulisan berbeza macam tu. So apa yang berlaku sebenarnya kita tengah test kreatif. Testing kreatif yang berbeza. Itu sebab kenapa ada setengah orang pakai formula 111 ni. Dah macam strategi bola kan, 113 ni. Okay, kita scroll ke bawah. Next. Kita ada pula 131. Kalau tadi dia menegak kan, dia series. Yang ni dia parallel pula, melintang. Maksudnya, kita ada satu bapa, 3 orang anak yang berbeza, tapi setiap anak ada satu cucu je. Itu maksudnya, satu bapa, 3 anak, 3 dekat sini, dan setiap satu orang anak ada satu orang cucu sahaja. Ads. Maksudnya 1. So apa pula tujuan kita buat benda ni? Biasanya ads kita ni sama. Kalau ni gambar A, tulisan A, ni pun gambar A, tulisan A, gambar A, tulisan A. Tapi beza dia dekat ad set ni, ini adalah ad set audience A, ini adalah ad set untuk audience B, mungkin umur dia berbeza. Yang ni pula mungkin jantina dia berbeza. So kita tengah testing audience sebenarnya. Itulah punca kenapa kita pakai formula 131. Nak kata kat sini, Facebook ni banyak cara kita boleh twist dia. Dan last kali, 133 yang paling kompleks lah. Maksudnya kita ada satu bapa, 3 orang anak, dengan setiap seorang anak ni ada 3 orang cucu. Wow, 133. Biasanya ni jarang lah buat kan. Ini bajet kena besar sebab kita test serentak. Audience kita test, kreatif pun kita test. Bajet kena besar lah kan. Sehari mungkin spend 100 lebih ke, maybe spend 200 ke, baru boleh lah nak buat setting macam ni. So itu yang saya nak anda faham dulu. Dalam Facebook ni tidaklah semudah yang disangka. Ada banyak orang prefer pakai basic, prefer pakai 113, pakai 131, pakai 133 pun ada. So apa yang kita pakai tadi tu adalah yang kita baru lancarkan tadi tu dipanggil sebagai 111 dynamic kreatif. Kita sebenarnya pakai setting basic je. Kan 111 ni nama dia basic je. Tetapi walaupun basic, jangan tertipu sebab dekat ads ni kita pakai apa tau? Kita on dynamic kreatif. Ingat tak tadi? Kita ada on satu button tu, dynamic kreatif. Bila kita on sahaja dynamic kreatif ni membolehkan walaupun setting kita ni basic, kita boleh campakkan sehingga 10, tak silap saya, gambar. Dia ada 10, ada setengah 5. Tapi point dia kita boleh campur aduk pelbagai-bagai. Apabila kita campur aduk pelbagai-bagai ni, membolehkan Facebook dengan algoritma dia akan cuba optimize, dia cuba gabung-gabungkan mana satu media A ke dengan tulisan B ke, dengan headline C ke, headline 3 ke, dengan mana-mana dia akan cuba combinekan, nak cari mana satu variasi yang terbaik. Itulah kehebatan dynamic kreatif ni. Tapi kelemahan dia pula, banyak orang yang tak pandai gaul-gaulkan dia, last kali jadi cacar merbah, merapu. Kan, merapu, merepek. Jadi melampau-lampau dah. Dia punya gabungan dia tu tak ada flow dah. Jadi that's why saya explain pada anda tadi, kita wujudkan satu formula. Yang ni tim kami sendiri hasilkan. Sebab kami nak guna pakai DCA ni. Dan DCA ni bagus. Bila kita pakai Dynamic Creative Ads ni, kita senang nak manage. Kalau kita on, kalau tak ada result, kita off je terus. Kita tak perlu nak off manually. Kadang-kadang kan, contoh bila kita buat iklan jenis macam ni lah, 131 ni, kita kena nak tahu mana satu nak off yang ni ke, nak off yang ni ke, nak off yang ni. Sebab kita nak kena pilih mana satu yang tak menjadi. Jadi nak kena baca data tu lebih sikit. Sama juga macam ni. Nak off iklan yang ni ke, nak off yang ni ke, nak off yang ni. Tapi apabila kita gunakan 111 je,
Kita kalau off je terus. Kalau nak on terus. So dia macam lagi senang nak manage. So saya prefer untuk newbie. Cuma dia senang nak manage tapi susah sikit nak faham. Itu kelemahan dia. So saya nak bagi anda betul-betul faham. Bila pakai Dynamic Creative ni, big power come with big responsibility. Anda ada kuasa yang besar yang kita boleh gaul-gaulkan ni, tapi jangan salah guna dia. Pastikan anda ikut formula ni 3-3-3-0-1. Maksudnya masukkan 3 gambar sahaja. Kalau gambar-gambar je, jangan combine. Kalau 3 video-video je, silap besar orang dia combine dekat sini. Jangan combine. Dan pastikan gambar kita ni, saya ulang balik, dia berbeza-beza. Gambar A, gambar B, gambar C. Berbeza-beza. Design beza, message pun berbeza. Barulah puas hati bila kita testing. Primary text ni pun sama. Jangan buat main-main. Pastikan kita optimize betul-betul 3 baris atas tu. Sebelum dia tekan simo tu kan ada perkataan yang dia akan nampak. Biasanya 3 baris tu. Itu pastikan kita letak ayat yang paling killer, paling hook, paling beremosi. Sampai kita rasa kalau orang tu tengok gambar media ni, sama ada gambar ataupun video dengan primary text ni, terus dia akan terhenti scroll dan nak tengok iklan kita. Itu yang penting. Iklan yang beremosi. Kalau video pun sama juga. Video ni dia banyak main dekat thumbnail untuk optimize dia. Video tu sendiri pun kena optimize lah. Tak boleh terlampau berjela. Kena tak membosankan. Bila tengok pun kita rasa kita boleh faham. Kita rasa nak stay. Tapi bila kita optimize, kita dah tak optimize dah content video tu. Sebab video tu kita sekali edit, pastikan dia melecun on the spot pada mula-mula tu lah. Sesedap hati lah. Yang kita akan optimize adalah thumbnail. Thumbnail ni pun sama juga. Jangan buat thumbnail main-main. Kita boleh upload thumbnail ni dan tukar thumbnail kita untuk buat design yang berbeza, message berbeza. So that orang tu akan terasa nak klik. Alah, thumbnail, tak pernah tengok thumbnail ke? Dekat YouTube kan ada thumbnail macam ni. We need to talk. Ni lah thumbnail dia. Bila play video tu lain. Macam ni thumbnail dia. Suka atau kecewa. So ni lah thumbnail dia. So kita buat thumbnail tu biar orang tu rasa nak klik play video. Headline ni pun sama juga. Buat 3 ayat headline. Solution yang paling kick. Description kosong. CTA pilih learn more sahaja. So kalau kata anda nak improvise, anda rasa tak puas hati CTA ni 1, anda boleh letak CTA ni 2 ataupun 3 kan maksimum. Description ni bagi saya memang biar kosong je lah. Tapi kalau anda mana nak fikir, follow sahaja formula ni. Dan pastikan setiap kali anda running, bajet tu sebaik-baiknya RM66. So ini adalah sedikit info kepada anda untuk anda tahu yang sebenarnya kita ada satu kuasa yang besar. Kita ada satu power yang besar bila kita pakai Dynamic Creative, tapi jangan salah guna. Sebab bila salah guna je, dia akan terus lagi ke laut iklan tu, lagi tak menjadi iklan tu kan. So itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat banyak info dan berjaya lancarkan iklan anda. Kejayaan kami dekat Masuk Gua adalah apabila anda berjaya buat website pertama anda. Itu adalah kejayaan pertama kami. Nombor 2, berjaya lancarkan iklan pertama anda. Dah berjaya dah. Dan saya doakan anda dapat sale pertama anda daripada website. Untuk janjikan sale beratus ribu, saya tak boleh nak janjikan sebab effort kita berbeza. Saya buat dapat, anda buat belum tentu. Tapi insyaAllah kita tengok result tu pada progress. Sebab saya study kat Japan, orang Jepun ni mementingkan proses tu berbanding result. Ada setengah orang buat result dapat bagus, ada result dapat bagus. Itu pun penting tapi tak sepenting proses. Yang penting sekarang ni anda dah boleh buat website anda sendiri, betul tak? Anda dah boleh lancarkan iklan pertama anda. Dan pastikan anda optimize dapatkan result sale. Tapi kalau tak dapat sale, anda dah berjaya dah sekarang. Saya bangga dengan anda. Tahniah. Dan tengok video seterusnya untuk penerangan yang lebih advance. Assalamualaikum. Salam sejahtera.